pergi. Bila nak ikut dalam perjalanan memang dia bunyi. Jadi suami ni jadi marah. Isteri tak boleh meminta kepada suaminya untuk nak bawa naik pergi haji. Walaupun kaya, walaupun tak boleh. Alhamdulillah. Okey, kita dah merasa dah cucok. Ya. Dah merasa dah cucok, kita dah merasa dah ayak kopi. Ya. Ayak kopi. Dan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang berada di dalam rancangan Tetamu Haramain dan juga kita nak menjemput anda sekarang ini. Tekan butang like, tekan butang subscribe Kashugah TV ini. Semoga anda boleh dapat banyak manfaat perkongsian-perkongsian daripada Kashugah TV. Juga untuk rancangan ini tolong share supaya ramai boleh dapat manfaat. Kita ni bukan dengan calon-calon orang ni. Kalau biasa orang sebut kaleng-kaleng itu aja. Bukan kaleng-kaleng orang. Ini orang figura di dalam dunia mengerjakan ibadat haji, mengerjakan umrah insya-Allah. Insya-Allah. Tok Haji. Ya. Kita ni bila sebut tentang pergi buat umrah, ya, kadang-kadang nak pergi dengan pasangan lah. Ya. Macam saya ni yang belum pernah pergi umrah ni, ya, okey, saya berasa bahawa saya tak naklah pergi seorang-seorang. Ya, betul. Saya nak pergi dengan kawan. Ya. Dan kawan yang paling rapat senang cerita, orang rumah lah. Ya, cantik. Ada perkara ke nak kena jaga ni Tok Haji? Okey. Benda ni. Tok Haji. Terima kasih. Bila kita sebut mahram, ialah orang perempuan yang tak boleh kahwin dengan kita lah, keluarga dekat, mak, ada apa nama ni, adik perempuan, mak saudara sebagainya, mahram. Jadi yang ni kita kalau dia nak pergi umrah, kita kena pergi bersama dia sebab kita mahram dia. Okay. Selain daripada itu ialah bila nak pergi, saya rasa elok sangat apa yang anda cakap tadi, pergi hendaklah bawa pasangan. Okay. Kerana apa tahu? Kerana apa? Pasangan kita, isteri kita ini dia kena pergi dengan mahram. Okay. Mahram tu ialah bukan suami dia. Mahram bukan suami. Okey, betul. Mahram ni ialah anak lelaki dia, bapa saudara dia, atuk dia, itu mahram dia yang tak boleh nikah. Sedangkan suami dia ni yang dah dinikahkan. Ya, betul. Jadi betul. Tetapi kena ingat bahawa hidup mati dia bila beristeri kepada seorang suami, dia kena merapatkan diri dia walau dalam badan ibadat. Hingga sampai suami kalau nak sembahyang tak pergi ke surau, mesti ajak isterinya jadi jemaah. Sampai begitu dia nak ni juga. Apatah lagi apabila keluar hendak pergi menunaikan haji dan umrah. Eloklah suami membawa isteri. Ini orang yang pergi suami isteri. Yang pergi dengan suami isteri ada dua cerita, tapi saya cerita pertama dulu. Satu. Yang pertama ni, isteri ni memang banyak cakap lah. Apa yang suami dia buat, komen dia tak betul. Sampai pergi ke Mekah, suami dia pakai kain gulung tak betul pun dia ni. Pakai baju yang tak kena pun dia komplain. Jadi dalam komplain tu menyebabkan suami ni tak mau berjalan beriring dengan dia pergi ke masjid. Engkau pergilah sendiri dengan kawan lain. Tapi dia tak mau pergi. Bila nak ikut dalam perjalanan memang dia bunyi. Jadi suami ni jadi marah. Tak kisahlah apa semua, dengan tak makan sekali dengan isteri dia. Pergi kawan dengan orang lain, kadang-kadang pergi semayang tak balik-balik, tunggu sampai 2-3 waktu. Pergi semayang zuhur sampai asar, lepas asar baru balik. Balik-balik nak pergi semayang maghrib pun dia pergi sendiri. Jadi nampak dah jadi lain. Terpaksa kena panggil pegawai kaunseling. Kaunseling panggil, masuk dalam bilik, tanya apa jadi. Itu jam baru suami dia mengeluarkan isteri hati. Isteriku ini daripada rumah lagi sampai ke sini itulah. Sedangkan saya bawa dia mari-kemari nak suruh dia insaf. Jangan komplain saya banyak sangat. Saya suami dia. Lepas tu kenalah ditojoh oleh kaunselor. Nasihat dia. Lepas itu malam tu dia kata kamu kena pergi dengan suami kamu beriktikaf dalam masjid, buat qiyamul lail dengan suami kamu. Kalau tidak, kamu tidak akan diterima oleh Allah ni. Sebab kamu datang dengan perluannya suami kamu, tahu tak? Sedangkan kamu tak wajib mengambil duit suami kamu datang. Tapi sekarang suami kamu bagi, dah wajib datang. Itu kena ingat. Isteri tak boleh meminta kepada suaminya untuk nak bawa naik pergi haji. Walaupun kaya, walaupun tak boleh. Tak boleh. Dia kena duit sendiri. Dia syarat wajib haji ada duit dan bekalan yang pergi. Itu ayat dia. Malaka zadan waraltan. Zadan tu bekalan. Artinya tak boleh minta kat suami walaupun suami itu suami dia. Sebab bab ibadat tak boleh. Maka isteri nak kena cari sendiri. Tapi kebanyakan suami
Isteri dia nak mana nak dapat duit. Yalah. Lain pada dia Yalah. kena ni. Maka dia pun duit banyak dia bawa pergi. Bila dia bawa pergi, dia nak mentautkan silaturahim dengan isteri dia. Isteri dia pergi buat perangai macam masalah. Suami dia tu macam anak dia, macam orang suruh dia. Jadi kecil hatilah kawan. Apa jadi? Jadi malam tu mereka pergi, lelaki ni sembahyang daripada pukul 2 sampai subuh. Menangis-nangis semua. Isteri duduk sebelah tu boleh tak tahu jauh lah, pasal di Mekah tak boleh duduk bercampur. Suami dia nampak jauh, isteri dia, suami dia sembahyang sampai lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh balik. Bila balik tu dia pergi jumpa dengan isteri dia, nampak isteri dia tak ajak balik pun. Dia pergi bagi syarat kata nak balik lepas sembahyang subuh. Lepas tu baliklah. Balik barulah suami isterinya ni peluk apa nama lengan semua, minta maaf banyak-banyak begitu gini untuk pergi nak balik. Dia pun nampak pelik lah, hari-hari tak macam tu ni, hari nak balik ke masjid ni peluk-peluk apa cerita ni. Jadi dia pun pegang tangan isteri dia balik, letak di belakang, dia tersabar balik sampai ke hotel. Balik sampai ke hotel. Duduk sebilik berempat sampai ke hotel. Kawan-kawan dia tengok dia menangis je. Lepas tu dia cerita pasal suami dia buat ibadat gini-gini, suami dia pun menangis. Maka kawan dalam hotel yang tahu kes tu, dalam bilik tu, meluahkan perasaan balik. Dia kata, itulah tengok kami dengan suami kami macam mana baik, kami hormat, kamu selalu komplain dia gitu gini, kamu bertaubatlah. Dia terus puas bertaubat dah. Okey, lepas pada ni kau jadi baik. Lepas itu barulah ni balik. Alhamdulillah. Itu peristiwa berkenaan dengan apa kita panggil suami isteri yang pergi ni. Dan saya nak balik perkataan tadi, suami tidak wajib membiayai isteri pergi menunaikan ibadah haji. Jadi kalau dia mengeluarkan duit pergi, maka suami dah wajib pergi kalau dia keluar duit. Dan ketika itu suami akan mendapat 2 kali haji. Satu haji yang dibelanjakan isteri dia pergi buat haji, pahala haji isteri dia dapat kat dia. Yang dia buat dengan dia sendiri pun dapat juga. Itu kelebihan siapa yang menjadi tetamu Allah. Bayaran pahala banyak sebab wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Ayat 195 surah Al-Baqarah. Berbelanja ke jalan Allah, jangan campak diri anda ke lubang kebinasaan. Wa ahsinu innallaha bil muhsinin. Buat baik. Allah suka orang baik. Maka buat baik kepada isteri ini tak ada balasan yang lain kecuali di akhirat pun kita boleh jumpa balik dengan isteri kita. Saya tertarik tadi Tok Haji. Saya kalau bahasa kita sponsor. Saya sponsor isteri saya pergi buat haji. Dia buat tu dapat pahala tu juga untuk saya, juga apa yang saya buat. Umrah pun samalah. Umrah pun samalah. Masya-Allah Tok Haji. Itu power duit buat antiku fisabilillah tu. Power duit. Kita kena cari duit. Gunakan untuk jalan ibadah Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan campak kepada kebinasaan. Jangan duk belanja kat tempat yang bukan-bukan. Nasihat untuk saya Tok Haji. Perihal kita sebut mahram ni tadi. Apa benda yang paling penting saya nak kena ingat? Nasihat untuk saya juga, sahabat-sahabat kita yang sedang menonton sekarang tetamu Haramain. Tok Haji silakan. Dia begini ya. Bila kita nak sebut tentang mahram, kita lihat kepada persekitaran yang memungkinkan kita orang perempuan kena ada mahram. Jadi cara dia ialah kalau sekiranya dalam satu keluarga itu ada seorang ada anak-anak perempuan yang nak ikut pergi sama, sedangkan waktu itu bapa dia masih berupaya lagi. Pada saya, di segi maqasidus syariahnya, pergi berkumpulan untuk menunaikan umrah lah katakan, yang tidak kena pakai kota semua, boleh pergi bila masa saja. Kalau bapa mempunyai duit, abang yang mempunyai duit banyak loaded semua, adik perempuan yang tak pergi, bawa pergi. Sebab kita bimbang takut dia dapat suami besok, suami yang langsung tak ingat ke Kaabah, langsung tak ingat kiblat. Sedangkan dia terdiri pada anak yang terbimbing dengan agama. Jadi akhirnya ada dengan suaminya, hidup dengan penuh bebas, tak pernah pergi. Tiba-tiba sampai ujung hidup dia mati tak pergi menunaikan umrah. Dan duit banyak. Jadi kita kesayang. Jadi oleh itu, bagi budak-budak perempuan yang sudah akhir balik, kalau tak ada duit, jika sekiranya ada mak bapak yang loaded, masa pergi itu bawa. Fokus kepada dia siap-siap supaya dia memperolehi maklumat dan juga pengetahuan bahawa wajib haji, wajib umrah secara fardu ain dia telah laksanakan. Kalau dia mati, Allah tak mempertikaikan mengapa dia tak pergi haji. Sebab man malakazat dan warahilatan tubalihu ila baitil haram fala mayhujah fala alaihi ayyamuta insya yahudian atau insya nasraniyan.
siapa yang mencari bekalan dan kenderaan yang boleh sampai ke Mekah tapi dia mati tak pergi haji dan umrah, dia dianggap mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Itu bagi yang tak ada duit. Jadi kalaulah 4 orang nak pergi, adik perempuan seorang tak pergi, bawa dia pergi sendiri, kita nilah. Bukanlah kita nak minta pasal dia tak wajib pergi selagi dia tak ada duit. Tapi apabila keluarga dia bagi duit, dia dah wajib lah. Dia wajib, dia tak boleh. Satu. Yang kedua, jangan ibu-ibu ada anak 4 orang semua masuk universiti. Bila hari raya balik ke rumah, dia pesan anak-anak sekalian bagi duit seorang 10,000 dekat mak dengan ayah kerana nak pergi menunaikan haji. Kalau tidak, raya tahun depan tak payah balik kalau engkau tak bagi duit. Yang tu tak boleh. Jangan. Tidak boleh memaksa anak bagi duit kita pergi menunaikan haji. Tak boleh. Tapi kalau dia dah bagi, wajib pergi. Tak pergi, dosa pula. Jangan paksa. Jangan paksa. Tapi bila dapat kena tunaikan setakat mana yang ada masa tempoh masuk kota kena pergi. Kalau tak ada kota lagi, tunggulah. Doa. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat penonton, bila dikongsikan oleh Tok Haji kita tadi tentang orang yang mahram, kita sebut ayat mudah macam ni lah. Suami, bapa, abang, saudara lelaki. Kita dah nampak sekarang matlamat kita dalam menguruskan kewangan. Betul Tok Haji? Menguruskan kewangan, kita nak simpan duit pasal apa? Sebab kita nak usahakan supaya orang dalam tanggungan kita dapat kita bantu selesaikan perihal ibadat yang wajib itu. Settle dulu. Perkara yang sunat itu nanti urusan dia lah bila dia dah hadir. Betul Tok Haji? Dan balasan yang baiknya, orang yang membiayai orang pergi ke Mekah, biasanya rezeki dia tak pernah kering. Akan bertambah. Dan juga orang yang menolong orang nak pergi menunaikan haji dan umrah, tolong sampai dia boleh pergi. Allah akan memberi keberkatan dalam masa yang tak nampak. Sebab tu konsep saya bila kerja dengan tabung haji dulu, bagaimana orang datang merayu nak pergi haji, saya tolong sampai dia boleh pergi. Menyebabkan sekarang kehidupan saya macam mana. Allah bagi sedikit banyak berkat. Kaya tidak, tapi senang, happy go lucky, tak ada masalah apa-apa insya-Allah. Bukanlah kita ni kita nak cakap atas data kesyukuran. Bukan ujuk, bukan riak, bukan takabur. Nak cerita apa yang Allah bagi, ya Allah, aku syukur pemberianmu dan aku hidup tak berasa masalah apa-apa. Masalah keluarga ke, masalah harta ke, memang ada je. Ada benda yang ni, tapi taklah kaya sangat, tapi hidup dengan terpelihara dan tak berasa macam begitu beria-ria nak cari harta sampai tinggal ibadat-ibadat. Tapi Tuhan bagi dengan cara lain. Masuk saja lorong-lorong yang ada bagi. Ada saja ada. Perkongsian ini yang kita tengok surah ayat terakhir surah Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita berkongsi sebagai tanda kesyukuran. Dan ini juga semoga menjadi motivasi sahabat-sahabat penonton, menjadi motivasi. Sungguh-sungguh kita simpan duit sebab kita nak kerjakan ibadat wajib, umrah dan juga haji. Juga menjadi motivasi kepada kita nak bantu orang juga nak pergi menunaikan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Itulah dia duyufur rahman. Kita jadi tetamu Allah, jangan main. Tetamu masjid pun kurang juga lagi, tapi rumah Allah juga. Tapi kalau pergi ke Baitullah, itulah dia duyufur rahman, tetamu Allah. Dan kena tunjukkan balik menjadi duyufur rahman yang sebenar tu, balik kena tunjuklah dekat masjid, dekat kampung. Betul Tok Haji ya. Sebagai tanda itulah yang kita dah dapat kebaikan. Tok Haji. Terima kasih sangat berkongsi. Alhamdulillah. Ilmu, pengalaman yang dikongsikan Allah. Dia kalau saya kata raga tu besar ni, dia melempah. Tapi kita tetap nak sedut, kita nak jadikan manfaat kepada diri kita. Tok Haji, terima kasih sangat-sangat. Terima kasih. Sahabat-sahabat penonton, tetamu Haramain, bila sebut tentang cerita yang dia bawakan, kita nak bawa supaya menjadi kisah tauladan. Kisah tauladan kepada diri kita. Apa yang patut saya buat, apa yang patut saya tinggalkan, bagaimana ilmu yang mesti saya ambil dan apa perkara-perkara yang mesti saya letak dalam minda dan juga hati saya supaya saya nanti boleh menjadi tetamu Haramain yang betul-betul menjadi duyufur rahman yang dapat mabrur tu tadi. Insya-Allah. Dan bila saya sebut macam ni, sahabat, bukan maknanya berhenti setakat ini. Kita ada sambungan lagi dengan sahabat tetamu saya yang akan datang. Stay tune, teruskan untuk like, subscribe, ajak ramai-ramai like dan subscribe Kashorga TV kita dan share supaya ramai boleh dapat manfaat. Sampai kita jumpa lagi, kami nak sambung makan cucur dan juga minum air kopi. Terima kasih semua. Terima kasih Tok Haji. Assalamualaikum. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Dia seolah-olah macam basah, macam berpeluh. Okey. Jadi saya pun datang dekat dengan pakcik ni, bila kita akan meninggal? Kita mungkin boleh tahu bila kita akan meninggal. Bila kita akan meninggal. Tapi kita takkan tahu di mana kita akan meninggal.